Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, tujibuhu sawabi'u ni'amihi wa la ni'amihi wahidah, la yuwafiha ba'da haqqiha hamdun hamidin wa la syakra asyakirin ana al-layli wa atrafan nahar dahrat dahirin wa abadal abidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ballagha al-risalah wa adda al-amanah fa akhrajna biha minan nar ila az-zulumat ila an-nur. Wa sallallahu ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa anqadhana. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang saya hormati Abang Nasir selaku pengasas ataupun orang yang mempengerusikan mengasaskan Darul Ta'lim. Yang saya hormati ahli jawatan kuasa, yang saya sayangi ibu-ibu, ayah-ayah yang meluangkan sedikit masa, sedikit kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala telah memberi sedikit kelapangan kepada kita pada pagi ini di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Tuan Guru Nik Razi Nikmat yang baru sahaja meninggal pada pagi ini, adik kepada Tuan Guru Nik Aziz Nikmat, setelah 4 bulan terlantar sakit di hospital dikatakan. InsyaAllah kita sedekahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, di antara juga yang Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan buat kita bahawa mati ataupun meninggal di bulan Ramadan di antara husnul khatimah lah, di mana bulan yang ditutup pintu-pintu neraka dan dibuka seluas-luasnya pintu-pintu syurga. Alhamdulillah, insya-Allah juga semoga kita bersama-sama melihat itu sebagai satu petanda yang baik, dan juga kita sama-sama mengimpikan akan perkara itu. Supaya apa? Supaya Ramadan kita yang berbaki ini mampu untuk kita membuat sehabis yang baik. Walaupun kita nampak 5 hari lagi, walaupun kadang-kadang kita nampak insya-Allah 5 hari ini sempatlah kot, dah siap dah semua persiapan raya. Maka kalau tidak, mestinya kalau kita bersangka baik, kita akan raya tahun ini. Tapi ada orang kadang-kadang yang dia dah siap persiapan raya dia. Dia dah siap tukar langsir, siap tukar cadar, siap tukar segala-galanya. Tetapi sayangnya tuan-tuan, sayangnya ibu-ibu, di saat sebelum raya Allah Subhanahu wa taala telah menarik nyawanya yang tak sempat pun nak raya. Dan lebih malang lagi sekiranya dia tak sempat berpuasa di bulan Ramadan.
Maka selalu saya kongsikan dalam beberapa seminggu, 2 minggu ni, apabila saya berfikir balik, apabila kita berfikir balik, sebenarnya tuan-tuan, banyak dah doa kita Allah Subhanahu Wa Taala telah kabulkan tanpa kita sedar. Kalau 2 bulan lepas, 3 bulan lepas telah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap hari kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah dah makbulkan doa kita. Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita, mempermudahkan urusan kita di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memberkati kehidupan kita, memudahkan keurusan kita di bulan Ramadan. Berkat tak berkat tuan-tuan, kita tengok kadang-kadang bulan Ramadan, sedikit yang kita makan kita rasa kenyang. Sedikit yang kita makan kita boleh mampu bertahan sampai ke malam. Sedikit yang kita makan tu kita mampu untuk solat sunat tarawih kadang-kadang 23 rakaat. Solat sedikit yang kita makan tu juga kadang-kadang ibu-ibu mampu kita menghabiskan Al-Quran 1 juzuk, 2 juzuk kadang-kadang, lebih daripada itu. Di situ bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah mendidik kita satu pengajaran yang besar. Satu pembelajaran yang sangat-sangat besar. Sebab itu Ramadan satu madrasah. Madrasah abadi. Yang saya selalu kan, madrasah ni kalau kita tak dapat, memang sekolah lah. Maka setiap tahun Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan kita, mempersiapkan kita 1 bulan untuk kita masuk kembali ke dalam sekolah. Sekolah apa? Madrasah apa? Madrasah Ramadan. Yang di mana selepas kita keluar daripada Ramadan ini, selepas 5 hari kepada kita keluar daripada Ramadan ini, kita nak tengok bagaimana hasil Ramadan kita. Kita nak tengok bagaimana puasa kita. Kita nak tengok bagaimana Allah menerima amalan kita sepanjang di bulan Ramadan. Maka kita tengok hasilnya selepas kita keluar daripada sekolah ini. Saya pun sekarang masih belajar, tuan-tuan. Belajar apa? Belajar di bulan Ramadan. Kita walaupun dah 30 tahun berpuasa bulan Ramadan, kita masih belajar lagi sesuatu yang baru. Abang Nasir pun dah banyak kali Ramadan pun masih kadang-kadang kita belajar perkara yang baru. Abang Nasir dah puasa Ramadan banyak kali dah. Berapa puluh tahun dah? 38. 38 tahun, tuan-tuan. 38 dalam sekolah orang kata. Ini kalau kata doktor dah 5 dah doktor ni. PhD banyak dah. Sebab PhD 2 tahun je, tuan-tuan. Ijazah yang permanent 4 tahun. Tapi kalau doktor, master 2 tahun. Kalau pembelajaran kat Malaysia. Kalau 38 tahun belajar, tuan-tuan, setiap tahun kita masuk setiap tahun, dah berapa banyak PhD tu kita boleh dapat. Berapa banyak ijazah dah boleh kita dapat. Tetapi sedar ataupun tidak, setakat mana Ramadan akan mengajarkan kita, akan menunjukkan kita satu jalan bentuk pengabadian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah sebenarnya telah bagi satu peluang kepada kita. Peluang apa? Peluang untuk beribadah. Peluang untuk memperbaiki diri supaya menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Sebab itu nak tengok antara first pembelajaran kita di bulan Ramadan, kita tengok pada bulan Syawal pada awal. Yang kadang-kadang kita miss ataupun tertinggal, lebih-lebih lagi pada Syawal yang pertama. Bayangkan, tuan-tuan, kita mampu 30 hari tanpa miss solat berjemaah. 30 hari tanpa miss membaca Al-Quran. Macam-macam kita buat 30 hari tanpa miss. Tetapi sayangnya kadang-kadang satu Syawal itu dah menjadi kadang-kadang kita gagal. Segala-galanya kita miss kadang-kadang pada hari raya yang pertama. Pasal apa? Kalut punya pasal. Dengan solat pukul 3 petang, solat Zuhur, solat Asar dekat pukul 7. Al-Quran dah lebur dah tu. Dah tak nampak dah kan. Solat duha memang tak sempat dah. Orang kata, mana nak sempat dah solat duha, ustaz? Ramai tetamu ni.
Nampak tak? Bagaimana Allah mendidikkan kita. Kalau ustaz tak boleh nak raya setahun sekali. Raya-raya lah. Bukan tak boleh nak raya-raya. Buatlah lemang, buatlah ketupat. Tetapi bagaimana itu akan mendidikkan kita istiqamah di dalam beribadah. Sebab itu kalau acik-acik semua, ibu-ibu semua, kita ada anak-anak, betul tak? Kita ada anak. Dan kita mengharapkan anak kita hantar mereka ke sekolah, kita hantar mereka ke college, mereka hantar mereka ke universiti. Bayar mahal-mahal. Belikan macam-macam. Supaya apa? Mereka keluar menjadi insan yang berguna. Mereka keluar boleh jadi doktor. Mereka keluar boleh jadi engineer. Mereka keluar boleh jadi boleh membantu kita di dalam segi kewangan, di segi kekuatan apa sahaja. Maka itulah juga kadang-kadang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak mendidik kita di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita di bulan Ramadan keluar kita menjadi hamba Allah yang cerdik. Lebih banyak kita menghadapi Ramadan dan kita berpuasa penuh keimanan, maka Ramadan iman. Dengan penuh keimanan, maka kita keluar, kita akan menjadi lebih cerdik. Melainkan kadang-kadang ada orang yang banyak kali berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia kata kat dalam sekolah dia banyak main. Pernah dengar tak budak banyak main sekolah? Bila budak banyak main ni, dia habis sekolah, dia dapat yang tercorot sekali. Dia ada nombor, ada juga nombor, tapi nombor 34 daripada 34 pelajar sekolah juga. Kita kalau kita anak kita pun kita marah. Dia pasal apa nombor left kali? Kita marah anak kita. Tapi kita tak perasan kadang-kadang Allah telah memasukkan kita ke madrasah Ramadan. Tetapi kita keluar, kita menjadi orang yang sama daripada sebelum Ramadan itu. Itu yang menjadi penyesalan. Itu yang menjadi satu kerugian. Sedangkan Allah nak beri kita Ramadan. Allah dah beri kita Ramadan. Dan Allah nak selepas Ramadan itu kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu sebenarnya di antara sifat Ramadan itu. Iaitu selepas Ramadan ada perubahan pada dalam diri kita. Abang Nasir dah 38. Maksud 38 kali berubah. 38 kali perubahan di dalam waktu. Ada yang dah 30 tahun. 30 tahun berubah. Maksudnya apa? Setiap tahun ada perubahan yang lebih baik daripada tahun yang lepas. Ada benda yang lebih baik. Ada benda yang utama yang boleh kita capai di dalam kehidupan kita. Bukan benda yang sama sahaja setiap tahun. Mesti ada sesuatu yang perlu kita capai di dalam kehidupan kita. Bukanlah kejayaan semata-mata dulu, tapi kejayaan apa? Kejayaan berbentuk akhirat itu sendiri. Orang kata satu pembelajaran abadi, iaitu Ramadan. Jadi madrasah Ramadan akan sentiasa mendidikkan kita supaya menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelum itu. Sekiranya, seandainya, sebaliknya, maka mungkin ada something wrong, ada benda yang tak kena yang kita buat sepanjang bulan Ramadan yang menyebabkan Ramadan kita tidak menjadikan kita orang yang lebih baik daripada sebelum itu. Sebab itu jangan orang kata macam Abang Azizan dia kata dia bawa satu tajuk Ramadaniyah ataupun Rabbaniyah. Adakah kita ni semata-mata menjadi hamba Allah ataupun hamba kepada Ramadan? Itulah maksudnya kalau saya fahamlah. Kita ni semata-mata tumpu kepada Ramadan ataupun kita ni tumpu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadaniyah atau Rabbaniyah. Kita nak ke Tuhan ataupun nak ke Ramadan. Sebab itu ada bulan Ramadan, kita bertemu setiap kali bulan Ramadan. Ada yang bertemu setiap kali bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan dia akan pecut habis. Dia akan buat sehabis baik. Tetapi sayangnya, habis Ramadan, dia menjadi insan yang lebih kurang sama sahaja.
Tak ada perubahan yang nyata, tiada perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Maksudnya apa? Dia semata-mata Ramadaniyah, kata. Bukan Rabbaniyah. Bukanlah menjadi hamba kepada Allah, tetapi hamba kepada Ramadan. Ramadan datang dan dia pergi dan dia akan datang semula, tuan-tuan. Tahun depan dia akan datang semula. Tahun depan dia akan datang semula. Tetapi sedar ataupun tidak, kita kalau dah kita datang dan kita pergi, kita dah tak datang balik dah. Maka sebab itu setiap kali bulan Ramadan kita bertemukan yang dah sudah hampir-hampir berlalu pergi. Ramadan nak menutup tirainya. Jadi sebenarnya tahun ini pun kita sendiri, setiap personal, setiap individu ada pembelajaran yang penting yang akan dipelajari di bulan Ramadan. Itu mengikut atas individu masing-masing. Setiap Ramadan orang lain-lain. Allah akan menguji setiap mana Ramadan itu akan diuji dengan benda yang berbeza. Maka setiap habis bulan Ramadan kita akan dapat sesuatu pembelajaran yang baru, satu nikmat pembelajaran yang baru. Yang itu kena cari sendiri. Apa yang kita belajar, apa yang kita dapat hasil daripada madrasah ini. Maka sebab itu ulama berpendapat yang Ramadan dah nak menutupkan tirai ini, perlulah kita sayang, perlulah kita kasih, perlulah kita menunjukkan kerinduan akan Allah. Ramadan dah nak habis dah. Ramadan nak berlalu pergi. Adakah aku akan kembali bertemu dengan Ramadan semula, walaupun dalam keadaan kita berlakon? Kita kena buat rindu. Allah, seronoknya Ramadan. Ramadan lah yang aku sentiasa menunggu tahun. Syawal aku tak tunggu. Tapi kita sebaliknya. Yang kita tunggu raya. Yang kita tunggu nak buat lemang. Yang kita tunggu nak baju raya. Allah, Ramadan cepat-cepatlah Ramadan berlalu. Dan sebaliknya. Ulama juga berpendapat sesiapa yang ada berpandangan, ada merasakan Ramadan ini cepat berlalu, maka haram baginya begitu. Haram ada perasaan begitu. Sebab apa? Ramadan adalah benda yang adalah bulan yang mulia, adalah sesuatu yang mulia. Maka di sempatan beberapa hari ni, 4 hari 5 hari je lagi ni, tuan-tuan. Orang kata pejam celik. Bukan lagu pejam celik tu. Pejam celik nak raya. Bukan pejam celik nak raya. Pejam celik, puasa dah habis. Tengok. Allah, Lailatul Qadar tak dapat lagi, ustaz. Macam mana? Maka kita muhasabah balik. Kenapa Allah masih tak mengurniakan? Kenapa Allah masih tak memperlihatkan kita bulan Lailatul Qadar? Kenapa Allah tidak menjadikan aku hamba yang lebih baik daripada sebelumnya? Jadi itulah dikatakan madrasah Ramadan. Itu sedikit sebanyak mukaddimah. Lama benar mukaddimah kat setengah jam. Baik. Jadi pada pagi ini ingin saya berkongsi, bukan pasal Ramadan dah ni, tetapi bagaimana puasa sunnah di bulan Syawal. Puasa sunnah di bulan Syawal saya membaca ataupun mengambil daripada kitab Marhaban Ya Ramadan. Daripada saya rasa kitab ini pernah saya bawa pada tahun lepas. Saya rasa Bawa Nasir pun ada beli tahun lepas. Ada kau cuba tengok cari dalam rak. Baik. Saya tak bawa kitab ni sebab dah habis dah. Kitab ni memang limited edition. Dia bukanlah ada kereta je limited edition. Ada tapi tak dicetak di Malaysia. Baik. Puasa sunnah di bulan Syawal. Puasa sunnah. Keutamaan puasa sunnah. Memperbanyak ibadah puasa sunnah merupakan amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh syariat. Di antaranya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan hendaklah kamu sekalian berpuasa, kerana hal tersebut lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah. Maka
memperbanyakkan ibadah puasa sunnah. Puasa sunnah itu adalah di antara amalan yang sangat dianjurkan oleh Islam. Bukan setakat dengan rela hati mengerjakan kebaikan, tetapi di antara kerja-kerja kebaikan yang sangat baik untuk diamalkan, iaitu berpuasa. Dan ulama juga menggariskan panduan nak tengok bagaimana kita punya amalan, bagaimana kita punya madrasah itu menjadikan kita lebih baik. Kita tengok setakat mana puasa 6 kita di bulan Syawal. Ada orang raya kedua dia dah start puasa 6. Mana mau start raya kedua rumah ni, raya ketiga ke sana, raya keempat ke sini, raya kelima ke sini. Kadang-kadang seminggu tak start lagi sebab kita raya sebulan. Oh kan, orang selalu istilahkan raya sebulan, raya kan sebulan. Tak tahulah kenapa menjadi satu adat. Ya. Kita kadang-kadang kurang meraihkan Ramadan itu, tetapi lebih merayakan raya itu sendiri. Bukan tak boleh meraihkan raya itu, boleh meraihkan raya, tetapi sebenarnya lebih utama untuk kita mengutamakan dan meraikan Ramadan daripada Syawal. Ramadan dengan Syawal mana lebih utama? Ramadan dengan Syawal mana lebih mulia? Ramadan. Tetapi kenapa banyak kita meraihkan Syawal? Oh, Ustaz tak boleh raya lah Ustaz. Bukan tak boleh raya, tetapi bagaimana kita meletakkan prioriti. Raya pertama rayalah, raya kedua rayalah. Tapi kadang-kadang ada orang terlebih raya. Sebulan raya, puasa 6 haram tak puasa. Kadang-kadang esoklah, minggu depan lah, jemputan banyak. Surau ni buat. Tahulah, saya pun pernah menghadapinya. Allah, minggu depan dah surau ni pula ngajak. Minggu depan dah orang tu pula ajak. Minggu depan menteri besar pula. Menteri ni. Sudah tak habis-habis lah. Sudahnya, puasa 6 pun tidak. Kita tak tahulah puasa apa dah. Lepas tu nak puasa sunat Isnin Khamis, memang tak tahulah bilanya. Jadi bagaimana kita meletakkan keutamaan di dalam beribadah. Lepas sebab tu ada kadang-kadang saya tengok sebenarnya puasa 6 ni lebih awal kita habiskan, lebih akan mendapatkan ketenangan dan lebih baik adalah daripada kita tangguh-tangguh. Maka kalau mampu buat awal, buat awal. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna fil jannati baban yuqalahu awayan. Ini tentang hadis bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan satu pintu di dalam syurga, yang di mana syurga itu dinamakan awayan, dan pintu ini khusus hanyalah untuk sesiapa yang berpuasa, dan tidak akan memasukinya selain mereka. Kelak akan datang panggilan yang menyeru, manakah orang yang sering berpuasa? Mana datang Allah, mana yang selalu berpuasa, bangunlah. Siapa yang suka puasa sunat, bangun. Siapa yang suka basuh puasa 6 hari, bangun. Puasa raya, puasa 6. Siapa yang suka puasa Ashura, siapa yang puasa apa-apa saja puasa sunat, bangun. Masuklah ke pintu Ar-Rayyan, yang di mana pintu hanyalah untuk orang yang berpuasa dan akan tutup selama-selamanya selepas dimasuki oleh semua orang yang berpuasa. Di antara menunjukkan akan keutamaan bulan puasa dan puasa itu sendiri. Dan jika yang paling akhir daripada golongan orang yang berpuasa telah memasukinya, maka pintu tersebut ditutup dan tidak akan ada satu pun yang dapat masuk bersama mereka, kecuali orang yang berpuasa. Dan di dalam hadisul qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amalin ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ini hadis yang juga kita dengar. Bagaimana satu amalan puasa. Apa yang saya nak kongsikan sini, bagaimana
Di dalam kitab ini dia membawa pelbagai beberapa hadis, beberapa ayat Al-Quran berkenaan keutamaan puasa. Kerana apa? Ramai orang yang sudah 30 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, berpuluh-puluh tahun berpuasa. Tetapi puasa mereka hanya di bulan Ramadan. Bukan saya tak kata ke Abang Nasir, Ustaz kata kat saya ke Ustaz, bukan. Tetapi bagaimana puasa itu akan sentiasa menjadi keutamaan ataupun kenikmatan bagi sesiapa yang merasai nikmat berpuasa itu sendiri. Maka dia rasa, Allah, Ramadan rasa tak puas puasa. Ramadan rasa tak puas puasa, dia nak puasa lagi. Dia nak puasa lagi. Dia nak puasa lagi. Sebab apa? Ia mendatangkan kenikmatan di dalam puasa itu sendiri. Maka semua amalan manusia untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maksudnya puasa ni tak tahu. Mungkin lebih lagi daripada amalan solat. Walaupun solat utama lebih utama daripada puasa. Solat lebih utama daripada puasa. Malah solat itu tiang kepada agama. Tetapi pahala puasa kadang-kadang lebih banyak daripada solat. Sebab apa? Mengikut hadis ini. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, artinya, tetaplah kalian di pintu syurga, maka nescaya pintu tersebut akan dibukakan untuk kalian. Maka aku, salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara agar pintu syurga selalu dibuka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dengan rasa lapar dan haus selalu berpuasa. Dikutip ataupun ditulis daripada kitab Ihya Ulumuddin. Maksudnya apa? Bagaimana bila sahabat bertanya, bagaimanakah pintu syurga itu akan dibuka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dengan rasa lapar dan haus selalu berpuasa. Maksudnya pintu yang khas untuk sesiapa yang akan rasa lapar dan haus di dalam dunia. Maka pintu ini akan dibuka khas untuk sesiapa yang lapar dan dahaga di dunia, tetapi mereka akan sentiasa merasai nikmat makan dan minuman dan tak harga, tak hilang, tak rasa dahaga di syurga nanti, tuan-tuan. Baik. Kita masuk, itu bab dalil dia semua. Kita masuk bab pembahagian puasa sunnah. Puasa sunnah terbahagi menjadi 3 bahagian. Puasa sunnah dia ada 3 bahagian. Iaitu yang pertama, puasa yang disunnahkan setahun sekali sahaja. Setahun sekali sahaja. Ada setahun tu sekali je puasa punya tu. Antaranya apa? Puasa hari Arafah. Itu sunnah. Kalau boleh jangan tinggal. Sebab apa? Setahun sekali je. Yang kedua, Arafah ni bila? Berapa Zulhijjah? Tak lama dah nak Arafah ni. Ni dah raya. Raya nanti sebulan. Lepas sebulan, Syawal, Zulhijjah. Lepas tu Zulkaedah. Betul? Zulkaedah ke Zulhijjah dulu? Zulkaedah dulu. Lepas tu Zulhijjah kan? Puasa Arafah berapa Zulhijjah? Lupa dah. Kalau raya haji berapa Zulhijjah? Raya ingat. 9 saja je. Tahu kan, cuma lupa. Biasalah dia puasa pagi-pagi ni dengan tok sikit. 9 Zulhijjah puasa Arafah. Itu yang pertama, puasa yang disunahkan. Yang kedua, puasa yang disunahkan setahun sekali, puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Setahun sekali je tuan-tuan akan buat 6 hari di bulan Syawal. Lepas itu boleh tak nak buat dalam Zulqaedah? Tak boleh. Nak buat Zulhijjah? Tak boleh. Hanya di bulan Syawal. Yang seterusnya puasa Tasu'ah. Tasu'ah ni berapa Muharram? Tasu'ah tu dah sebenarnya nombor tu tuan-tuan. Tasu'ah dalam bahasa Arab.
9 Muharram. Tasu'a daripada Tis'ah. Tis'atun. Ni kena belajar bahasa Arab ni. Nombor bahasa Arab ni. Sekolah Kedah tahu ni. Tasu'a dia daripada Tis'atun. 9 Muharram dan puasa Ashura. Tu Ashura. Asyaratun. 10 Muharram. Kan kalau kita belajar di puasa Muharram, kalau Bani Israel, dia akan puasa 10 Muharram. Tapi Nabi nak kata tak nak bagi sama dengan orang tu, maka sama ada kita puasa Tasu'a sebelum 9, 10 ataupun 10, 11. Tasu'a tu 9 Muharram, Ashura 10. Bukan Ashura tu nama bubur syurah ya. Ashura tu daripada perkataan bahasa Arab. Asyaratun. Wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, saba'ah, samaniyah, tis'ah, tasi'ah, tasu'ah, asyarah, 10. Maka 9, 10 Muharram adalah puasa sunnah yang diamalkan setahun sekali saja. Dan saya tambah sikit, 9 dan 10 kalau nak yang lebih baik, puasa 3 hari. 9, 10, 11. Itu adalah lebih baik dan lebih afdal, 3 hari. Kalau tak mampu, 2 hari. Sama ada 9, 10, 10, 11. Kalau tak mampu juga, buat je lah 10 sahaja. Tak mampu juga, masuk kubur. Baik. Itu adalah puasa sunnah yang setahun sekali je. Yang kedua, puasa yang disunnahkan sebulan sekali. Setiap bulan dia akan datang. Seperti apa? Seperti puasa pada pertengahan bulan, iaitu tanggal 13, 14, 15. Puasa Yaumul Abyad. Puasa hari putih dikatakan. Dan akhir bulan. Ada juga akhir bulan. Iaitu 28, 29 dan 30. Pun juga sunnah. Dan yang ketiga, puasa yang disunnahkan seminggu sekali. Tiap-tiap minggu. Apa dia? Isnin, Khamis. Dia ada sebulan sekali, setahun sekali, seminggu sekali. Seminggu sekali, Isnin, Khamis. Sebulan sekali, 13, 14, 15, 28, 29, 30. Kalau yang setahun sekali, Muharram, bulan Arafah, Zulhijjah dan puasa 6. Itu di antara pembahagian-pembahagian puasa sunnah yang boleh kita listkan, yang boleh kita letakkan dalam jadual kita bayar. Setiap tahun kalau boleh jangan kita tinggal. Walaupun kadang-kadang ada kenduri. Kena pula hari Sabtu kenduri pula, mak saudara pula kenduri. Mampus kita lah, aduh ustaz. Mana kita nak letak keutamaan tu, tuan-tuan? Letaklah mana yang lebih, yang rasa yang lebih baik ataupun yang lebih afdal. Baik. Macam-macam puasa sunnah. Yang seterusnya ada macam-macam puasa sunnah. Puasa sunnah ni sebenarnya banyak, tuan-tuan. Itu pembahagian yang tadi. Yang ni jenis puasa sunnah. Yang pertama, puasa sunnah hari Arafah ni kita tadi. Puasa sunnah hari Ashura dan Tasu'a. Puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal. Puasa sunnah pada bulan-bulan haram. Ini boleh kita tambah. Puasa-puasa sunnah pada bulan-bulan haram, iaitu bulan Rejab. Bulan haram ada 4. Betul? Yang pertama Rejab. Yang kedua Zulkaidah. Mana ada Zul lain pula kan? Zulfadri pula kan? Rejab, Zulkaidah, lepas itu Zulfahmi pula. Zulhijjah. Dan last sekali Muharram. Ini di antara bulan-bulan yang disunnahkan untuk kita memperbanyakkan di bulan itu. Puasa sunnah pada pertengahan dan akhir bulan. Puasa hari Isnin dan Khamis. Yang seterusnya puasa dahar. Ini yang jarang-jarang kita dengar.
selalu dalam keadaan berpuasa kecuali pada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa seperti Hari Raya Aidilfitri. Puasa dahar ni diharamkan untuk kita lah. Biasa Nabi-Nabi ada buat. Puasa dahar ni dia sentiasa berpuasa. Lalu berterusan setiap hari berpuasa. Puasa Nabi Daud. Puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud. Hari ni puasa, esok tak puasa. Hari ni puasa, esok tak puasa. Hari ni puasa tak, esok tak puasa. Malah kalau dikatakan di antara ibadah-ibadah yang baik juga adalah bagaimana tahajud ataupun solat malam Nabi Daud. Solat malam Nabi Daud. Nabi Daud ni dia solat malam, dia tidur sekejap dalam 3 jam, lepas tu dia tidur sejam, lepas tu dia balik bangun sekejap balik sejam. Dia 5 jam itu. Maksudnya apa? Dia bukan berjaga sepanjang malam, tetapi dia jaga sekejap, lepas tu dia tidur, lepas tu dia jaga pula sebelum tu. Dia antara kata cara solat malam yang baik. Baik, yang seterusnya macam-macam puasa sunnah juga apa? Puasa hari Jumaat. Kalau kita nak puasa hari Jumaat sahaja, boleh tak? Tiba-tiba datang rasa nak puasa lah hari Jumaat, boleh tak? Apa hukum dia? Hukum dia kalau ikutkan ulama, makruh. Sebab hari Jumaat, hari untuk kita fokus ibadah solat Jumaat, khususnya untuk lelaki. Jadi kalau tiba-tiba kita nak puasa hari Jumaat, sebenarnya tak boleh, kecuali kita gabungkan dengan hari yang lain. Contoh kalau yang perempuan kata nak puasa ganti kan, nak puasa tiba-tiba nak hari Jumaat je. Sebab hari Sabtu tak boleh, hari Sabtu ada kenduri. Kan? Jadi nak hari Jumaat je, hari Khamis pun ada kenduri. Tak boleh sebenarnya, makruh. Dia tahu, dia kadang-kadang kita tak boleh nak puasa ni sebab kenduri je. Jadi tak boleh kecuali kita sambung sama ada Khamis, Jumaat ataupun Jumaat, Sabtu. Yang puasa hari Jumaat, Sabtu dan Minggu yang disambung dengan hari sebelumnya ataupun setelahnya. Boleh hari Jumaat kecuali kena sambung sebelum ataupun setelahnya. Baik. Seluruh perbahasan mengenai puasa-puasa sunnah di atas telah kami jabarkan kepada... Okey, baik, ini tak ada apa. Baik. Ini pengertian puasa sunnah, dalil keutamaan puasa sunnah. Ini saya tak masuk. Saya masuk bab hukum berpuasa sunnah Syawal bagi seseorang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ada juga ke macam tu. Dia tak puasa bulan Ramadan, tetapi dia puasa 6. Ada tak macam tu? Adalah, sebab tu dia ada persoalan ni. Hukum berpuasa sunnah Syawal bagi seseorang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bagi yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan disengaja dan tanpa terdapatnya uzur, misal malas untuk berpuasa, maka tidak sunnah baginya untuk berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Dia dah sengaja dia tinggalkan puasa wajib di bulan Ramadan, maka bagi dia kalau dia puasa sunnah, bulan Syawal tak sunnah dah. Kalau dia puasa juga pada bulan Syawal, tak sunnah. Hal ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu. Sedangkan menurut pendapat Imam Ramli radhiyallahu anhu, tetap disunahkan baginya untuk melaksanakan puasa sunnah 6 pada hari bulan Syawal. Baik. Itu kaedah. Yang kedua, faedah yang kedua, apakah yang dimaksudkan sesiapa yang berpuasa 6 pada bulan Syawal mendapatkan puasa setahun penuh? Apakah maksud itu? Para ulama menjelaskan makna hadis mendapatkan pahala puasa setahun penuh, iaitu kerana pahala puasa pada bulan Ramadan setiap harinya adalah sama dengan pahala puasa 10 hari. Setiap sehari kita puasa di bulan Ramadan macam kita puasa 10 hari. 30 hari kita berpuasa di bulan Ramadan jadi berapa? 300. Siapa kata 3 tahun tu?
Saya tak pandai matematik pun tak sampai 3 tahun. 30 darab 10, 300. Baik. Jadi, puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sama dengan seperti puasa 60 hari. Puasa 30 hari bulan Ramadan seperti mana puasa 10 hari. Dia punya gandaan pahala dia tu. Jadi 300. Puasa 6 hari pula di bulan Syawal, 6 hari digandakan dengan 10, 60 hari. Jadi 360. Maka di situlah ulama berpendapat, itulah yang seperti mana siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, seperti mana puasa selama setahun. Maka total keseluruhannya adalah 360 hari. Hukum puasa Syawal. Apakah hukum puasa di bulan Syawal? Hukum puasa 6 hari pada bulan Syawal adalah sunnah, kecuali jika dinazarkan dengan lafaz, maka hukumnya menjadi wajib. Apa maksudnya mana? Kalau kita nazar nak berpuasa 6, jadi dia wajib. Nazar ni tuan-tuan, wajib kita laksanakan by hook or by crook. Walaupun kadang-kadang orang yang nazar tu dah meninggal, waris dia wajib ganti. Contoh, kita dah nazar dapat menang emas. Yang menang emas. Beli-beli dapat menang emas. Tengok-tengok betul-betul dapat. Dah menang emas, lupa puasa dah nazar. Esok meninggal, tak sempat nak pakai emas. Tapi dah tulis kat buku, mak nanti dapat emas, mak nak puasa 20 hari. Tengok anak terbaca. Anak tu dah tahu, anak wajib puasa untuk maknya yang tak sempat nak nazar puasa. Tu pun kalau anak tahulah. Kadang-kadang budak-budak zaman sekarang dia tak tahu nazar tu sebenarnya wajib untuk diqadakkan, wajib untuk digantikan sekiranya kita tak buat. Contoh, apa contohnya? Aku nazar akan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Bulan Syawal puasa 6 sunnah. Tapi kita dah bernazar, aku bernazar aku nak puasa 6 hari. Kok mana? Bagaimana aku nak puasa 6 hari? Maka wajib baginya puasa 6 hari di bulan Syawal. Bulan lain tak boleh dah. Sebab dia dah kata bulan Syawal. Dia tak boleh. Allah, terlepas. Tak apalah, buat bulan Zulhijjah lah. Tak boleh. Tak lepas, tak mengikut qualification. Dia kena tunggulah Syawal tahun depan. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, kita Imam apa? Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik dia berbeza. Imam Malik hukum puasa 6 hari pada bulan Syawal adalah makruh. Imam Malik makruh puasa 6 ni. Hal ini disebabkan kerana khawatir oleh orang awam seseorang yang tidak faham ilmu syariat diyakini sebagai puasa yang wajib seperti puasa Ramadan. Itu je. Makruh kerana apa? Kerana takut ada orang kata nak tak nak wajib puasa 6. Kalau orang yang tak faham apa? Tak faham syariat. Dia sama juga macam mana Nabi SAW pada keadaan solat sunat tarawih. Dia lakukan sehari, lepas kedua, lepas ketiga, lepas itu dia tak buat. Sebab apa? Dia takut Allah menjadikan itu satu kewajipan. Dan manusia pada ketika itu, sahabat-sahabat pada ketika itu, merasakan benda itu adalah satu kewajipan. Dia bukanlah benda wajib. Baik. Yang seterusnya, di waktu puasa Syawal. Apakah waktu puasa Syawal? Bilakah waktu puasa Syawal? Waktu puasa 6 hari pada bulan Syawal, waktunya adalah dimulai daripada hari yang kedua. Hari kedua dah mula Syawal. Sampai hari terakhir bulan Syawal, dan sunnah untuk diqada pada bulan-bulan yang lain jika tidak mampu berpuasa di bulan Syawal. Sunnah untuk diqada pada bulan-bulan yang lain jika tidak mampu berpuasa di bulan Syawal. Boleh kaduk. Ini untuk bukan yang bernazar. Nazar tu lain cerita pula. Ini kan
Dia nak puasa 6 juga, tapi dia tak mampu menahan menahan pengaruh-pengaruh kenduri kendara yang tak habis-habis nanti. Kan? Nampak macam seronok, tapi nanti tuan-tuan tengoklah. Kan? Tiap-tiap hari kenduri Allah. Lepas satu-satu, lepas satu-satu. Kan? Daud Taklim ada tak buat kenduri? Tak buat. Allah. Saya tak ada lagu. Saya saja gurau. Jangan marah. Baik. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, sedangkan menurut pendapat Al-Imam Qurtubi tidak sunnah untuk diqada. Tapi kita menurut pendapat Imam Syafi'i boleh qada. Boleh qada. Pahala kat sini dia tak bagi tahu, tetapi pahala dia mestilah berbeza daripada kalau kita puasa betul-betul di bulan Syawal. Sebab kalau dalam hadis, sesiapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal barulah dapat setahun. Kalau puasa juga, dia qada, dia ganti balik. Macam kita qada solat kita lah. Kalau kita solat pada on time, mengikut imam, mengikut betul-betul cantik, kita dapat 27. Tapi kalau kita terlewat bangun subuh, tapi kita qada balik, dapat tak pahala yang sama? Mestilah tak dapat. Masa juga dengan qada kita akan dapat pahala, tapi mungkin tak dapat pahala seperti mana puasa 6 bulan Syawal. Nampak dah macam-macam boleh qada ni, ustaz kata boleh qada. Nampak macam-macam masing-masing nak qada ni. Sebab bulan Syawal banyak dugaan-dugaan kan. Tak gitu. Baik. Cara melaksanakan puasa Syawal. Puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal boleh dilakukan dengan cara terpisah-pisah. Bukan berturut-turut. Akan tetapi, ada tetapi, yang lebih utama adalah jika dilakukan secara berterusan, straight 6 hari. Itu lebih afdal, dan bersambung dengan 1 hari setelah hari Aidul Fitri. Itu lebih afdal. Maksudnya apa? Berturut-turut dan bersambung dengan 1 hari setelah hari Aidul Fitri. Maksudnya hari kedua raya sampai hari ke-8, ke-9. Ini hari pertama, raya kedua, raya ketiga, raya keempat, raya kelima, raya keenam, raya ketujuh sampai raya ketujuh. Itu adalah afdal. Itulah yang paling banyak dugaan dan ujian. Siapa yang lepas ujian tu hebatlah. Iaitu langsung berpuasa pada hari kedua bulan Syawal, kerana agar dapat menyegerakan dalam melaksanakan ibadah. Itulah sebab dia afdal. Sebab apa? Dikhawatiri takut tak lepas nak puasa 6 dah meninggal. Itu je tuan-tuan. Dan dikhawatiri juga kalau ditunda, maka terdapat sesuatu yang dapat menghalanginya untuk berpuasa. Apa dia? Tepuk dada, tanya selera. Itu saya tak payah nak beritahu. Cik-cik semua tahu dah apa yang benda yang akan menghalanginya untuk berpuasa. Kalau tak lemang, rendang. Kalau tak rendang, apa-apa sahaja yang berada di hadapan kita. Macam sekarang. Sekarang ni kalau tengok air sirap pun dia sedap. Walaupun pagi baru. Baik. Faedah. Perbezaan pendapat di antara para ulama' mengenai cara yang lebih utama dalam berpuasa sunnah 6 hari. Dia ada ulama' berbeza pendapat. Hari ini kita belajar sedikit tentang puasa 6. Sebab ni tak lama dah. Supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana kaedah yang sebenar-benarnya kaedah puasa 6 yang telah disusunkan oleh ulama'. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dan Al-Imam Ibnul Mubarak, yang lebih utama adalah berpuasa secara berturut-turut setelah hari raya Aidil Fitri. Berdasarkan apa? Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama sittata ayyamin ba'dal fitri mutatabi'atan, faka'annama shama sunnatan." Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah hari raya Aidil Fitri secara bersambung, maka dia sama seperti seseorang yang telah berpuasa selama setahun. Dan yang kedua, menurut pendapat Al-Imam Abu Hanifah, yang lebih utama
adalah berpuasa dengan cara terpisah-pisah. Ini Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi dia kata kalau utama berterpisah-pisah. Sama ada selang-selang boleh, Isnin Khamis pun boleh, nak selang 2 hari pun boleh, ikut mana-mana, mengikut keselesaan kita. Baik. Dan yang ketiga, menurut pendapat Al-Imam Waqi', berpuasa secara berturut-turut ataupun terpisah, hukumnya adalah sama. Macam-macam pendapat kan ni. Mana rasa agak-agak kita nak ambil? Tak puasa langsung. Itu pendapat acik-acik semualah. Jangan tak puasa langsung. Sebab itu sebenarnya bukanlah kita nak tengok kita ilmu. Tetapi yang kita utamakan, jangan kita tak puasa langsung. Jangan kita tak puasa langsung. Sama ada kita nak berpuasa berturut, itu ikut keselesaan ataupun keutamaan. Nak berpuasa terpisah pun boleh, nak berpuasa berturut pun boleh, nak puasa bagaimana pun boleh, mengikut keselesaan. Tetapi janganlah kita meninggalkan puasa 6. Sekurang-kurangnya ada. Baik. Seterusnya, iaitu menggabungkan puasa Syawal dengan puasa Qadha. Ini yang kadang-kadang kita keliru. Betul tak gitu? Puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal boleh digabung dengan puasa Qadha. Boleh. Iaitu Qadha tu apa? Pembayaran hutang puasa. Bulan Ramadan, hutang puasa bulan Ramadan ni yang perempuan lah. Abang Nasir ada hutang tak puasa ni? Tak ada, betul ya? Kok ada? Mana nak tahu? Tengok macam uzur dulu. Ataupun puasa nazar. Puasa nazar pun boleh diqadha. Digabungkan sekali dengan puasa Syawal. Ataupun puasa-puasa yang lainnya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik, faedah. Perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai hukum bagi seseorang yang menggabung puasa sunnah Syawal dengan puasa Qadha adalah sebagaimana berikut. Baik, kalau mengikut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i boleh. Sama ada nak puasa nazar dengan Syawal boleh. Nak puasa Qadha digabung dengan sunnah Syawal pun boleh. Apa sahaja kita nak gabung, dibolehkan. Niat 2 in 1 ataupun 3 in 1 boleh, tak ada masalah. Baik, mengikut pendapat ulama yang berbeza, iaitu pendapat yang pertama, menurut pendapat Al-Imam Ibnu Hajar, jika tatkala berpuasa qadha Ramadan di bulan Syawal, diniatkan juga untuk puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka hukumnya adalah sah. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Dan dia mendapatkan 2 pahala, iaitu puasa qadha dan juga pahala puasa sunnah Syawal. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Dua-dua boleh, disunatkan 2, malah dapat 2 pahala. Orang kata 2 in 1. Yang kedua, menurut pendapat Imam Ramli, puasa qadha Ramadan di bulan Syawal hukumnya juga adalah sah. Dan dia mendapatkan pahala puasa qadha dan juga secara automatik mendapatkan pahala puasa sunnah Syawal. Meskipun walaupun tak niat untuk puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Nampak? Dia beza. Imam Abu Hanifah dia niat dan dia dapat kedua-dua pahala. Yang kedua, Imam Ramli ni dia tak niat pun nak puasa 6. Dia niat puasa qadha sahaja. Tetapi dalam masa sama dia dapat pahala puasa 6 di bulan Syawal. Walaupun tidak diniatkan untuk puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Dan yang ketiga, menurut pendapat Al-Imam Bamakhramah, jika tatkala berpuasa qadha Ramadan di bulan Syawal, diniatkan juga untuk puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka hukumnya puasanya adalah tidak sah. Dan dia juga tidak mendapatkan pahala puasa qadha ataupun pahala puasa sunnah Syawal. Ini orang kata pendapat yang agak berat sikit lah. Tapi tak apa, ini sekadar
ilmu tambahan. Maksudnya kita tahu rupanya ada imam yang berpendapat tak boleh puasa qada dan tak boleh puasa 6 digabungkan. Tapi kalau kita mengikut pendapat kita boleh. Maka kita mengikut pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini kata kalau puasa 6 ni tak boleh diqadakan. Dua-dua tak akan dapat pahala. Itu sedikit sebanyak berkenaan ilmu puasa 6. Rupanya ini pun sebenarnya tak banyak lagi tuan-tuan. Ini baru orang kata ceh sikit. Ada. Niat puasa qada dan sama sekali kan niat dengan puasa 6. Boleh dua. Kan baru tadi kita belajar boleh dua-dua sekali. Okey, puasa boleh. Tapi tak boleh puasa sekali dua-dua. Niat tu satu je tapi dapat pahala dua. Macam tu dia kata. Itu ya saya kata tadi, kan ada pendapat yang kedua. Dia niat puasa qada je tapi dia dapat pahala puasa 6. Ikut mungkin dia mengikut pendapat Imam lupa dah. Bukan Burger Ramli, Imam Romli. Imam Romli dia kata kalau dia puasa qada boleh juga dapat pahala qada dan dia akan dapat pahala puasa 6. Mungkin mengikut pendapat Imam Ramli. Tadi pendapat kalau menurut Imam Ibn Hajar dia boleh niat untuk puasa qada dan niat puasa sunnah dan hukumnya sah. Dan kalau kita tengok Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, imam yang saya sebut tadi, semua mengikut pendapat atasnya Imam Syafi'i. Ini semua anak murid Imam Syafi'i. Cumanya kadang-kadang ada beberapa kaedah furuk. Kaedah furuk ni bukan benda yang asal. Maksudnya benda yang kadang-kadang dia terkhilaf juga dengan Imam Syafi'i, maka dia mengikut pandangan dia sendiri. Dan ini tak ada masalah pun. Dia bukanlah benda berkaitan dengan benda yang asal. Sebab tu benda ni kadang-kadang setiap tahun dah kita duk belajar, tapi kita jadi keliru. Sebab apa? Belajar main-main. Baik. Wallahu ta'ala, saya rasa sampai di situ saja perkongsian berkenaan hukum hakam. Saya nak kongsikan berkenaan satu hadis. Mana tadi? Lupa dah. Dah habis dah waktu. Habis dah waktu dah. Habis dah tu, dah semua habis dah. Saya tengok jam saya 10.3.30. Itu 10 lambat. Jam lambat ke apa? Tu dah saya duduk tengok jam. Pun jam habis. Masa suruh buku tutup. Memang ngam-ngam. Kata orang Cina sap. Tak maaf lah banyak lawak. Kita boleh lawak. Sajalah gua nak bagi kurang sikit lah ngantuknya. Imam Las. Nama dia panjang sikit kan. Sekejap. Al-Imam Bamakhramah. Dia bukan nama orang India. Ini yang namanya ini yang punya panjang-panjang. Al-Imam Bamakhramah. Dia kata apa? Dia kata tadi tak sah. Dia kata niatkan juga untuk puasa sunnah kalau tak kala puasa qada Ramadan. Lepas tu kita samakan, kita niat puasa 6 di bulan Syawal, maka hukum puasanya adalah tidak sah. Macam cik ada kan? Sah tak sah kalau ikutkan imam ni. Dia kata kalau kita nak puasa qada je. Tak boleh niat puasa 6. Kalau tidak, puasa dia tak sah. Sebab itu ini baru 3 imam. Dia kalau betul-betul kalau kitab fiqh banyak imam, macam-macam pandangan. Tapi nanti kita baca pendapat aja dah pening kepala dah. Udahnya puasa pun hidup. Itu yang ni masalah. Kita dah bahas pasal pandangan. Tengok-tengok puasa pun tak. Maksudnya belajar je lebih tapi tak beramal. Yang penting kita buat. Itu yang jadi masalah masyarakat zaman sekarang. Dia dia membahaskan, dia duk bincang panjang-panjang pasal ni kata ni, udahnya dia buat pun tak ada. Wallahu ta'ala. Saya rasa sampai di situlah sedikit sebanyak berkenaan puasa sunnah. Puasa sunnah di bulan Syawal. Nampak sebab saya tahu
Cik-cik semua dah mungkin dah lemau dah tentang Ramadan Ustaz macam Ramadan kan. Tiap-tiap hari dengar Ramadan, tazkirah Ramadan. Jadi kita persediaan untuk apa? Supaya bulan Syawal lebih bermakna lagi pada tahun ini, dengan bukanlah setakat kita beraya, tetapi kita merayaikan kemenangan kita akan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sepanjang amalan kita di bulan Ramadan yang hampir menutup, meninggalkan pergi kita. Wallahu ta'ala, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Warzuqna lailatul qadri. Allahumma sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ajsadana wa sallim arwahana wa sallim kullu ma ataitana min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallahu minkum. Okey, sebelum saya menutup, mundur apa kalau saya dah lupa dah. Sesiapa yang berniat untuk mengkongsikan harta, berkongsi sedikit harta untuk berwakaf di surau. Surau ini memerlukan sedikit sumbangan daripada kita semua. Pada hari 20 Ramadan, surau Kampung Tanjung sedang mengumpul dana wakaf untuk membeli jam takwim waktu solat. Bukan mahal pun, murah je. Berbaki RM 2,200. Tinggal 1,500 sahaja. Sesiapa yang agak-agak nak sumbang ataupun nak bagi terus ke Abang Nasir, boleh. Wakil ada wakil dia 2 orang ni. Ada wakil 2 orang, ahli jawatan kuasa ya. Ahli jawatan kuasa sikit je tu. Siapa yang nak sumbangan boleh diserahkan kepada wakil surau Kampung Tanjung. Semoga sedikit yang kita kongsikan harta kita itu boleh kita mendapat, orang kata hujung-hujung Ramadan ni lah, orang kata kadang-kadang orang rasa berat nak berkongsi harta. Tapi percaya ataupun tidak, sedekah kita, apa yang kita berikan, apa yang kita infak tu sebenarnya sedikit pun tidak akan mengurangkan harta kita, malah akan menambah baikkan dan memperbanyakkan lagi harta kita. Sebab kalau kita tengok logiknya, kalau kita bagi 100, habis dah 100 kan? Betul tak? Tapi kalau sedekah ni, kita bagi 100, ganda, betul ke ganda? Ya, betul lah tu. Tapi kalau Islam lah, tapi ramai orang tak percaya. Bagi juga RM1. Sebab tu kalau masjid bagi banyak duit biru kan. Bagilah lebih sikit, insyaAllah. Moga itu akan Allah Subhanahu wa taala lipatkan kali ganda, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan lagi urusan kita baik di dunia dan baik di akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita menerima pahala. Allah terimalah amalan pahala kita di bulan Ramadan ini. Wallahu taala alam. Boleh sama-sama serahkan terus kepada wakil surau Kampung Tanjung. Kat mana ni ya? Cameron Highland. Oh, dia depan sikit daripada surau Zainuddin. Depan sikit kan memang nak masuk Cameron Highland dah.
Oh, sebelum Petronas. Oh, tak tahu pula. Ada surau tu. Oh, ni boleh jemput ni aja. Ada Tak adalah, saja gua. Mana dah tahu rezeki nanti sampai sana. Dia kira kawasan apa ni? Masih kawasan Simpang Pulai ya? Kampung Payang. Kampung Kepayang. Sejuk tak kawasan tu lagi? Masih tak ketat.